Semua boleh-boleh ni, one day you boleh jadi leaders. Sebab apa? You boleh macam mana nak mengusirkan mesyuarat, macam mana nak jaga duit persatuan, duit kelab, lepas tu macam mana kita nak disiplinkan ahli-ahli kita. Itulah sebenarnya ciri-ciri kepimpinan yang perlu ada kepada setiap beliau. Walaupun di umur 18, 19, 20, dia perlu ada. Sebab saya boleh buat benda ni kerana saya mengetahui masalah. Okey. 19 bulan. 19 bulan. Okey. 11 jam lagi Malaysia akan melunaskan mandat menentukan kerajaan yang bakal dibentuk. Aspirasi utama rakyat melihat sebuah kerajaan yang berupaya membawa kestabilan dan kemakmuran khususnya dalam mendepani situasi ekonomi yang tidak menentu. Sejauh mana tawaran parti-parti bertanding sepanjang kempen PRU15 menjadi jaminan yang meyakinkan bakal pengundi. Saya Azaria Tagaya dan anda sedang menonton Mandat Rakyat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mandat Rakyat malam ini membawakan perbincangan politik versus polisi bersama Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Pengerusi BN Wilayah Persekutuan. Assalamualaikum Datuk Seri, apa khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan Mandat Rakyat malam ini. Terima kasih jemput saya. Terima kasih walaupun sibuk berkempen. Baik Datuk Seri, kita mulakan dengan persoalan yang menjadi paksi utama dalam PRU ke-15 kali ini iaitu undi 18. Ini bermaksud mereka yang berumur 18 tahun secara automatik layak mengundi dalam PRU ke-15 ini dan secara tak langsung 1.7 juta generasi muda yang berusia antara 18 hingga 21 tahun dapat menunaikan hak mereka untuk membuang undi pada PRU 15 ini. Namun Datuk Seri, apa yang saya ingin tanyakan adalah tinjauan kami mendapati bahawa ada segelintir daripada golongan muda ini sebenarnya masih lagi tidak faham tentang sistem demokrasi berparlimen di negara ini. Antara perkara-perkara asas pun mereka masih tidak faham, antara pemisahan kuasa antara eksekutif, legislatif dan juga kehakiman pun mereka tidak tahu sebenarnya. Adakah ini menjadi kebimbangan untuk negara kita untuk masa depan? Dan kita nak juga tahu dalam pengalaman Datuk Seri sendiri mendekati dan menemui pengundi-pengundi muda ini, adakah ini sebenarnya situasi anak muda di Malaysia sekarang ni, Datuk Seri? Terima kasih. Kalau kita tengok sejarah Malaysia ni, inilah pertama kali dalam masa 65 tahun kita merdeka. Kita berdepan dengan satu pilihan raya yang buat pertama kalinya kita membenarkan atau memberi peluang kepada rakyat yang berumur 18, 19, 20 ni mengundi secara automatik. Now, daripada saya punya interaksi dengan mereka dalam siri kempen saya ni, saya dapat lihat dan apabila saya tanya sebahagian daripada umur 18, 19 ni, dia basically saya rasa kita kena bagi dia pemahaman yang lebih dalam sebelum mereka boleh jadi pengundi. Kalau kita dah buat keputusan bahawa kita nak 18, 19, 20 ini menjadi pengundi secara automatik, apa yang perlu ialah kerajaan mesti menyediakan silibus masa mereka di sekolah atau di tingkatan 4 atau tingkatan 5. 4 dan 5, kita letak silibus mengenai proses pemilihan raya ni. Kerana rata-rata bila saya pergi di bawah, saya tanya budak-budak 18-19 tahun atau pengundi-pengundi 18-19 tahun. Saya tanya dia, cakap apa bezanya ahli parlimen dengan ahli Dewan Negara? Apa bezanya? Dia tak faham. Apa bezanya ahli parlimen dengan ahli Dewan Undangan Negeri? Dia tak faham. Apa bezanya kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri? Ramai yang tak faham. Lepas tu apa bezanya Perdana Menteri dengan Menteri Besar? It's a very basic question. Yeah. Kita perlu cerita pasal yang kita punya judiciary and then executive and parliament. Yeah. Ini basic. So lepas tu apakah tugas wakil rakyat? Kalau dia sebagai ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri. Sebab itu dalam kita punya sistem pendidikan, sesuatu polisi yang kita nak buat ini,
dia mesti juga mengambil kira kebolehan anak-anak muda ini menterjemahkan pemilihan ini kepada something yang dia nak negara ini mendapat pemimpin-pemimpin yang dia perlukan. Betul. Ya. Kalau tidak, dia tak faham polisi ini. Jadi dia orang ingat macam pilihan raya itu nanti adalah macam hari raya. So I think we have to be very careful on that. Tetapi sekarang ni kerajaan dah buat keputusan. Okay, I think no choice lah. We have to go through. Tapi saya ingat lepas ini, siapa-siapa jadi kerajaan, maka perlulah kita now take it very serious. We must introduce this subject dekat Form 4, tingkatan 4, kemudian tingkatan 5. Jadi lepas habis SPM tu, dia dah masuk 18 lah. Kan? Jadi dia okey. So dulu, macam siapa nak mengundi, 14 kali kita ada pilihan raya, sebelum pilihan raya 15 ni. Yeah. Siapa nak mengundi ni, dia kena ada dua kriteria yang kena fulfill. One, dia mesti berumur 21 tahun ke atas. Nombor dua, dia kena pergi daftar untuk menjadi pengundi. Tapi kali ini tidak. Dia automatic. Dan automatic plus 18, 19, 20 also automatic. Jadi yang ini saya rasa pada masa yang mendatang ini, kita perlu mana-mana kerajaan yang akan ditubuhkan selepas PR15 ini, take it very serious on it. Kalau tidak, nanti kita akan berdepan dengan banyak situasi. Contoh, kalau kita ada calon-calon yang menjanjikan benda-benda yang kadang-kadang tak masuk akal. Ya? Jadi dia mungkin tertarik. Dia tak boleh menilai, dia tak boleh faham. Kan? Begitu juga macam sebahagian daripada kita yang even lebih daripada 21 tahun pun, bila kita tengok manifesto yang menarik ini, kita pun syok. Kan? Jadi itu pandangan saya lah, dari segi konsep itu. Itu dari segi 18-20. Dan dalam masa yang sama, bila kita cerita pasal pengundi muda ni, saya juga berinteraksi dengan golongan pelajar-pelajar yang ada dalam universiti ataupun di Institut Pengajian Tinggi. Jadi saya tengok isu yang berbangkit daripada generasi muda ni, dia lebih kurang ada banyak faktor lah. Yang pertama, mereka very concern about dia punya pendidikan. Dia nak pendidikan ni, apabila dia dapat degree ataupun diploma, bila dia keluar, kelulusan dia itu bersesuaian dengan kerja yang menunggu mereka. Tapi apa yang berlaku hari ini, over the period of time, banyak pelajar-pelajar kita kadang-kadang dia dapat first class honour atau second class apa. Very good result. Tapi bila keluar pergi bekerja, dia dapat gaji yang tak commensurate dengan dia punya qualification. Sebab dia tidak bersesuaian dengan dia punya apa yang dia belajar dengan apa yang kerja dia nak buat. Jadi yang ini sepatutnya kita kena selalu review every 5 years supaya universiti-universiti kita ini boleh melahirkan graduan yang bersesuaian dengan zaman itu. Ya? So, contoh sekarang ni zaman digital, data scientist is one of the important position that a lot of people looking on it. And then artificial intelligence, all that. So ini benda-benda yang ini yang ke arah inilah yang menyebabkan kadang-kadang kita ada mismatch dengan bawah. Itu soal pendidikan. Yang kedua, of course bila saya cerita pasal relevant of pendidikan ni, kemudian lepas dia dah dapat semua ni, dia tak cerita pasal pekerjaan. Boleh tak dia dapat kerja yang bersesuaian dengan dia punya kelulusan tadi. Ya? And the third one, dia lepas dia dapat pendidikan yang berkualiti and then pekerjaan yang berkualiti yang boleh menjamin masa depan. Contohnya bila dia kerja dalam organisasi yang boleh, dia kalau nak pergi pinjam kereta, dia boleh gunakan pendapatan dia untuk mendapat pinjaman. Atau kalau dia nak beli rumah, dia boleh pergi ke bank minta, pasal bank boleh tengok ini ada pekerjaan yang boleh menjamin masa depan, dia boleh bagi pinjaman. Dan konteks inilah yang kita nak tengok. Lepas dia ada pendidikan dan pekerjaan, sudah tentu dia nak rumah. Jadi rumah, kalau dia gaji 3,000, 3,500, dia tak boleh mampu nak beli rumah 500. So di sinilah kena ada polisi macam mana kita akan medit di segolongan. Kerana bila dia mungkin sebab pasal dia nak build dia career ni, dia take maybe another 20-30 years. Mungkin the first 5 to 10 years ni dia nak rumah dia yang affordable untuk dia. Sebab tu dalam Bandaraya Kuala Lumpur ni, rumah menjadi satu isu yang sangat besar kepada golongan muda. Dan kalau kita nak buat rumah pula, Kuala Lumpur ni different dengan state Selangor. Kalau Selangor ni, tanah dia banyak. Kalau dia habis dekat
dah fully develop tanah kat Salah, dia pergi ke Kelang. Lepas tu dia boleh pergi Kajang semuanya. Macam Kuala Lumpur, dia just, that's it. Dia tak boleh berkembang tanah tersebut. Tetapi kita boleh buat redevelopment. Redevelopment untuk menyediakan rumah-rumah ni tambahan melalui kita meninggikan pembinaan itu, instead of kita buat 4 tingkat, become mungkin 25-30 tingkat. So additional unit ni kita boleh bagi kepada jasa muda. Dan poin nombor 4 ialah dia lebih juga concern about environment. Kebanyakan daripada saya tengok golongan muda ni, especially yang masuk, yang terpelajar, yang keluar universiti ni, dia juga concern pasal environment. Dia nak sesebuah kerajaan itu mesti mengambil kira apabila dia membuat pembangunan sesuatu negara itu, membangunkan negara itu, dia nak environment kita ni mestilah dijaga. Betul. Kawasan lapang, pokok, so many things. Dia very concerned on that. And then dan akhir sekali, this is a very important subject. Dia lebih juga menekankan dari segi soal kepimpinan, keterbukaan, transparansi. Kemudian dia nak tengok pemimpin ada integriti, credibility. That is the main concern. Ya, betul. Pemimpin yang ada credibility dan juga masa depan yang terjamin melalui kestabilan politik. Itu kita akan bincangkan sebentar lagi, Datuk Seri Johari. Tapi sekarang tibanya masa untuk kita berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, Mandat Rakyat kembali selepas ini. Kembali dalam Mandat Rakyat dan kita masih lagi bersama dengan Pengerusi BN Wilayah Persekutuan, Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Baik, Datuk Seri, sebelum rehat tadi kita bercerita tentang Undi 18. Satu lagi faktor yang kita ingin beri perhatian adalah tentang kestabilan politik negara ini. Dan apa yang kita lihat susulan daripada PRU 14 adalah negara kehilangan kestabilan politik itu. Apatah lagi kita menyaksikan pertukaran Perdana Menteri sebanyak 3 kali dalam tempoh 4 tahun. Sesuatu yang mungkin kita tak sangka terjadi. Namun ini adalah satu perkara yang memberi bayangan kepada rakyat yang mahukan kecelaruan politik ini dihentikan dan kestabilan itu dikembalikan. Jadi bagi pandangan Datuk Seri Johari, bagaimana kepentingannya kita mengembalikan kestabilan politik untuk mengukuhkan kerajaan pada waktu ini? Okay. Dalam mana-mana negara, apabila kita bergerak untuk memajukan negara, sudah tentu kita memerlukan pelabur-pelabur sama ada dalam atau luar negara. Jadi pelabur-pelabur ni kebanyakan selalu dia punya kriteria yang pertama ialah dia akan datang melabur kepada negara-negara yang mempunyai kestabilan politik yang kukuh. Sebab itu kalau kita tengok waktu Barisan Nasional memerintah selama 61 tahun, kita dapat deliver that kestabilan politik dengan begitu mantap. Sebab itu walaupun kita ada masalah sepanjang 61 tahun itu, kita dapat resolve semua masalah. Contoh macam kita berdepan dengan commodity crisis. Kemudian kita berdepan dengan ASEAN financial crisis. Kemudian kita berdepan dengan global financial crisis. Semua krisis ini dapat kita tangani kerana kita ada kestabilan politik. Nah, kestabilan politik ini kita nak kena bezakan dengan apa yang orang selalu terbayang bahawa kestabilan politik itu sebenarnya tak ada perang. Sebenarnya perang is one aspect of kestabilan politik. Tetapi ada juga kestabilan politik dari segi menentukan dasar-dasar negara ke hadapan. Tapi kalau kita ada 3 Perdana Menteri dalam masa 4 tahun, sudah tentu dia akan memberi satu perkara yang menyebabkan investor ni will think twice. Macam mana nak datang ni? Tambahan lagi, kalau Perdana Menteri itu pula datang from a different party. Dia datang 22 bulan from a different kind of party. Dia bergabung dengan few political party, kemudian datang lagi 17 bulan different political party, kemudian datang lagi sekali ada Perdana Menteri also bercampur pula dengan semua orang punya yang kedua punya Perdana Menteri punya parti pun ada, yang pertama politik punya parti pun ada. So jadi dia akan menyebabkan apabila kita nak buat sesuatu dasar ni untuk membangunkan negara, dia akan bercanggah dengan politik ideologi. Ideologi parti ini dengan parti ini mungkin tak selari. Jadi banyak benda yang nak buat, kita kena mengambil kira banyak faktor. Tapi kalau orang tanya saya dari segi Barisan Nasional pun bukan satu parti. Dia banyak parti. Selama 61 tahun,
kita sebenarnya ada macam-macam parti dalam Barisan Nasional. The advantage yang Barisan Nasional ada ialah kita telah melalui proses mengenal satu sama lain dalam parti tersebut selama 61 tahun. So the chemistry itu bagus. Jadi semua boleh kita buat walaupun taklah kita ni perfect. Ada juga masalah yang berbangkit dalam segi kita punya kerajaan, tetapi negara terus membangun. Ya. So jadi kestabilan politik ini sangat penting. Sangat penting supaya dia tidak mengganggu pembangunan negara pada masa akan datang. Baik, Datuk Seri, saya rasa mungkin ramai mulai sedar bahawa kegagalan untuk membentuk kerajaan yang stabil sepanjang 4 tahun yang lalu ini menyebabkan seperti yang Datuk Seri sebutkan tadi, negara terkebelakang sedikit, terutamanya dari segi ekonomi dan juga dari segi rakyat mengeluh sebenarnya kerana kenaikan kos sara hidup yang dikatakan tak selari dengan kenaikan gaji mereka. Jadi apa akan jadi kepada nasib rakyat ini jika situasi ini berterusan dan jika rakyat tidak membuat pilihan yang betul ketika membuang undi pada PRU? Saya nak bagi contohnya, Azhara. Bila kita berada dalam keadaan tidak menentu politikal kita dan kita bertukar Perdana Menteri dan bertukar politik parti yang memerintah negara, dalam begitu masa yang begitu singkat, 4 tahun, kita ada 3 Perdana Menteri. Jadi bila kita berdepan dengan krisis macam pandemik COVID ini, apa yang berlaku ialah oleh kerana kita tidak mempunyai kesefahaman dari segi kita menyelesaikan atau berdepan dengan COVID-19 ini, maka kita terkebelakang dari segi perkembangan ekonomi. Contoh, waktu COVID melanda kita 2020, semua negara dalam ASEAN ini kita semua negatif. Kita negatif 5.6%, yang lain-lain negara pun negatif juga. Ada yang 6% pun ada negatif. Kemudian boleh katakan semualah negatif dari segi growth. Tapi bila masuk tahun 2021, kita punya negara saja yang masih tidak recover. Orang lain semua dah cover. 2021 semua dah recover. Tapi bila kita masuk 2021 kita tak recover. Sebab kita negatif 5.6%, tapi di 2021 kita positif 3.1. Jadi 5.6% negatif, tolak 3.1 positif, jadi kita masih negatif. Jadi apa yang saya nak tekankan, bahawa negara-negara ASEAN lain, dia positif dah. Jadi saya nak analisa, kenapa dia jadi macam ni? Sebab polisi kita pun tak betul. Kita sekejap kita lockdown, lepas sebulan, buka, lepas tu kita lockdown balik, buka, lockdown balik. Jadi polisi kita tak tetap sebab kita mempunyai perbezaan dari segi nak accommodate orang punya ada political parties punya opinion. So ini yang berlaku akhirnya, banyak keputusan-keputusan yang kita boleh buat dengan cepat, tapi tak boleh buat dengan cepat kerana kita susah nak dapat persetujuan. Jadi inilah yang menyebabkan banyak orang rasa macam terkesan. Dan kemudian income tak ada. Bila kita tutup perniagaan, pekerja tak dapat gaji sepenuhnya, and then kemudian purchasing power jatuh, jadi kuasa membeli kurang, jadi putaran ekonomi juga terjejas kerana tak ada orang beli, maka tak ada orang buat. Kan? Jadi bila pandemik ni dah nampak dah okey, baru orang nak start membuat barang-barang yang nak dijual, masa itulah demand very high. Jadi bila demand very high, produk yang nak keluarkan pula sikit, maka itu yang menyebabkan harga semua naik. Kan? Di mana demand is more than the supply. Dan Datuk Seri juga memainkan peranan yang besar dalam kerajaan BN yang terdahulu sebagai Menteri Keuangan kedua. Jadi apa pandangan Datuk Seri tentang keadaan ekonomi kita ni? Adakah dia mampu mencapai paras yang diharapkan dan apakah unjuran untuk ekonomi kita kembali sedia kala? Saya terlibat dalam kerajaan 22 bulan sebagai Menteri Keuangan 2. Saya mempunyai pengalaman melihat seluruh kementerian dari segi dia punya requirement kewangan. Bila saya tengok ni, sebenarnya Malaysia ni boleh kita perbaiki, bring back to the track of the economic growth. Tapi dengan syarat kita mestilah ada pasukan. Dia kena ada tim. Tim ni mestilah orang-orang yang mempunyai competence, credibility, experience. Sebab kita berada dalam keadaan krisis.
Kerana dunia di luar sana pun berdepan dengan krisis. And everyone have to handle their own economy. So kita pun sama. Jadi oleh kerana kita pun berdepan dengan keadaan ini, pada tahun akan datang lagi mencabar. Global growth only about 2.9%. So siapa yang tidak bersedia untuk berdepan dengan ini, dia akan teruk kena nanti. Sebab tu kalau kita nak memperbaiki ekonomi ini, kita mesti ada pasukan. Kalau kita cerita pasal satu orang saja, tak mungkin boleh berlaku. Yeah. Dan kalau kita rasa cuma Perdana Menteri saja, dia tidak boleh berlaku hanya Perdana Menteri saja kalau dia tidak ada pasukan yang mantap. Yeah, betul. So competence team, and then experience, and then dia kemudian ada credibility, and then dia ada integrity. Sebab apa, bila kita buat polisi ni, orang mesti percaya dengan kita. Ya, betul. Baik, Datuk Seri, kita ingin berbicara lagi dengan Datuk Seri Johari Abdul Ghani, namun masanya telah tiba untuk kita berhenti rehat sekali lagi. Jangan ke mana-mana, Mandat Rakyat akan kembali selepas ini. Terima kasih kerana setia bersama kami dalam Mandat Rakyat. Kita masih lagi bersama dengan tetamu malam ini, Datuk Seri Johari Abdul Ghani yang merupakan pengerusi BN Wilayah Persekutuan dan juga calon P119 Parlimen Titiwangsa. Datuk Seri, saya ingin tanya sedikit soalan. Ini soalan tentang Datuk Seri sendirilah sebenarnya. Sebelum terlibat dalam politik, Datuk Seri terkenal sebagai seorang tokoh korporat yang berjaya. Tapi persoalannya, kenapa dalam keadaan ekonomi sekarang yang tidak menentu dan dalam keadaan politik yang agak kucar-kacir, Datuk Seri masih menawarkan diri untuk menjadi wakil rakyat kepada penduduk di Titiwangsa ini? Maybe kita kena singkap sikitlah sejarah. Sebab masa PRU 13, saya pun bertanding juga. Yeah. Saya menang. Kemudian PRU 14, saya tewas. Jadi bila saya tengok keadaan politik ni, saya terpanggil lah untuk terlibat saya langsung bagaimana saya boleh contribute kepada nation building, ya, dengan lebih besar, dengan skill yang lebih besar. Jadi the only way kalau kita nak contribute dalam pembangunan negara, sama ada kita jadi kerajaan atau pembangkang, kita must be in the parliament. Bila duduk dalam parlimen ni, kita berbincang soal polisi dasar untuk menyelesaikan isu kalau berbangkit dalam negara. So sebab tu saya rasa the platform kalau kita nak menyumbang dalam negara ni dengan lebih skill yang lebih besar, kita must take that position. Itu bergantung kepada rakyat punya pilihan. Tapi dari samping itu, saya juga terpaksa bring myself down dekat bawah. Sebab bila kita pergi ke bawah, secara tak langsung, you boleh rasa the nadi rakyat punya isu. Ya? Soal rumah, soal harga barang, soal pekerjaan, soal pendidikan, soal keselamatan. So these are all the basic issue. Kalau kita duduk di atas saja, and then kita tak pergi turun ke bawah, menyelami isu ni. Jadi bila kita design a policy, kita buat policy, then dia tidak akan sampai menyelesaikan masalah ini kerana polisi kita itu tidak sepenuhnya menjiwai isu di bawah. Begitu juga kalau bagi segi kita melihat pelaburan. Pelaburan yang kita nak bawa masuk. Oleh kerana kita ada some background dari segi isu bersangkut paut dengan pembangunan ekonomi. Jadi kita juga boleh memikirkan bagaimana perasaan pelabur-pelabur ni apabila dia datang ke sebuah negara. Sebab dia ada choice. Dunia ni yang betul-betul terima pelaburan ni lebih kurang dalam 85 ke 90 countries. Yang betul-betul is the negara yang memang orang datang bawa duit nak melabur. One of that country is Malaysia. Ya, dulu. Kita one of the preferred destination lah. Jadi bila kita tengok keadaan berubah, maka kita kena menyelami pelabur-pelabur itu punya kehendak. Dan kemudian kita design the policy, jenis perniagaan, jenis industri yang kita nak bawa masuk. Kemudian kita design the policy. Kalau tidak, kita akan berdepan dengan di mana banyak perniagaan-perniagaan yang kita dapat dulu, tapi hari ini dia masih benda yang sama. Oleh kerana dia benda yang sama, apa yang berlaku? Yang berlaku ialah kita dah tak boleh provide dia punya kehendak untuk dapatkan pekerja-pekerja kilang, contoh. Sebab kita dah merdeka 65 tahun, kita punya generasi
telah banyak dapat pendidikan, diploma. Jadi dia tak nak kerja kilang. Yeah. Akhirnya, pasal mereka masih ada lagi negara kita, jadi maka kita terpaksa luluskan foreign workers kepada mereka. Kalau tidak, kilang dia tak boleh jalan. So, jadi sebab itu saya cakap polisi ni kena buat untuk membolehkan kita sentiasa melihat bagaimana kita bawa value added investment. Bukan investment yang biasa kita tengok 60, 70, tahun 60-an, 70-an, 80-an. Kita kena tengok ke hadapan. Jadi inilah yang menyebabkan kalau kita ada that experience, kita boleh lihat dan engage dengan all these potential investors untuk dia datang. Kadang-kadang investor ni, dia bukan saja nak datang. Kita kadang-kadang pun kena pergi juga. Nak pergi jumpa and present our country, what kind of business industry yang kita nak. Jadi kita cari dalam dunia ni, mana syarikat-syarikat yang besar-besar ni, Fortune 500, and dia nak buka dia punya perniagaan di negara-negara di Southeast Asia. Jadi kita tahu ni dan kita pergi jumpa. Kita pergi jumpa dan kita convince this is a place, this is a country, this is what we can provide for you. Ini yang kita boleh buat kat dia. Ada yang kita design the policy. Contoh tax policy. Kemudian manpower policy. Kemudian kita cakap ni, we have certain talent but it's not well equipped. Kita tak berapa ni, kita boleh nak letak dia training kat tempat dia dulu. Kerana kita hantar 200 orang training, dah okey, 6 bulan kita buat masuk, kilang dia pun siap, kita pun bagi dia kerja. So ini engagement nak kena tukar. Kalau kita tak buat benda ni, jadi dia tak sampai. Sebab tu bila saya tengok ni, saya cakap, why don't I get involved this? So sebab tu saya terlibat. Saya langsung, dan kebetulan pula tempat yang saya bertanding ni pun ialah tempat memang saya sekolah kat situ, saya besar kat situ. So I just, why not? Balik kampung dekat Kuala Lumpur ni. Baik Datuk Seri, kalau kita tengok tinjauan orang muda, pengundi muda yang akan memainkan peranan besar dalam pilihan raya kali ini, antara yang mereka mahukan adalah peluang pekerjaan seperti yang Datuk Seri sebut tadi, capaian internet dan juga isu kos sara hidup. Bagaimana kerajaan yang bakal dibentuk selepas PRU 15 ini boleh address isu-isu yang menjadi penting kepada rakyat ini? Pekerjaan ni kita tak boleh lari daripada kita perlukan modal. So modal ni datang daripada dua source. Satu dalam negara, dua daripada luar. Jadi the more modal yang kita dapat, yang dia datang bawa dia punya pelaburan, buka dia punya branches kat sini, kemudian ini saya tak langsung boleh menyediakan peluang pekerjaan. Apabila ekonomi berkembang, people dapat gaji setimpal dengan kelulusan, maka dia berbelanja mengikut dia punya gaji, maka dia putaran spend dia tu juga akan menyebabkan ada lagi multiplier effect kepada syarikat-syarikat lain yang menyediakan perkhidmatan dan juga barang-barang yang mereka beli. Jadi proses ini dia kena start daripada sumber pendapatan. Tapi nak dapatkan sumber pendapatan ni, dia kena mesti ada mana dia entiti atau syarikat yang menyediakan peluang pekerjaan. Jadi proses ini dia bukan boleh agak besok kita buat. Kita kena ada perancangan. Sebab tu dalam Malaysia, kita sentiasa ada rancangan Malaysia tiap-tiap 5 tahun. Yang ini yang kita kena susun that strategi. Kemudian from that strategi kita follow up. Kita tengok dan kita review. Baik, Datuk Seri. Berbaki beberapa jam saja lagi sebelum rakyat Malaysia keluar mengundi, apa agaknya nasihat dan harapan Datuk Seri Johari Abdul Ghani, terutamanya khususnya untuk pengundi di Titiwangsa? Saya ingat bukan Titiwangsa sajalah, saya ingat semua. 222 parlimen. Saya lebih ingin melihat pada masa akan datang, bermula pada PR15 ini, bahawa setiap pengundi ini, I think bila kita nak decide, nak milih calon ini, kena do some study sikit, kena do some research. Dan itu kena tengok dari segi dia punya track record, dari segi dia punya komitmen kepada dalam kawasan, dan kita tengok dia punya capability, ability for them to contribute further to the national level. Jadi yang itu saya ingat one of the advice saya lah. Dua, saya juga nak, kalau boleh, kita menuju ke arah negara membangun. Sekarang ni kita developing countries. Jadi sudah tentu ingat kita nak mesti ada bahawa rakyat kita apabila dia membuat keputusan, dia tidak boleh berdasarkan sentiment driven. Dia kalau kita berdasarkan sentiment, jadi kita akan melahirkan pemimpin yang mempunyai sentiment. Bila sentiment ni dia tak berapa, it's not reality. Kan? Nombor dua, kita nak pengundi-pengundi kita ni well informed. Kalau dia tak well informed, dia akan melahirkan pemimpin yang pun tak well informed. Why? Because dia simply buat benda-benda yang dia sendiri pun tak faham. Jadi
kita kena careful Pak. Baik, dan apa juga harapan Datuk Seri untuk pengundi di Titiwangsa ataupun harapan apa yang Datuk Seri rancangkan untuk Titiwangsa itu? Titiwangsa ni banyaklah isu-isu setempat dari peringkat nasional. Itulah untuk rakyat seluruh Malaysia lah. Ekonomi, dengan kita punya pendapatan yang stagnan, tak berkembang, hutang yang meningkat, komitmen nak bayar faedah yang tinggi, kemudian tidak ada pekerjaan yang bersesuaian dengan qualification, tak ada, dia panggil underemployment. Itu di peringkat negara. Tapi dalam kawasan ini adalah isu-isu pembangunan kampung baru, pasar isu, perumahan. That is a local issue. Jadi kalau tanya saya, you nak pilih pemimpin ni kena multitasking. Dia mesti mempunyai kebolehan melakukan kerja multiple issues, multiple job yang dia boleh handle untuk menyelesaikan masalah rakyat. Baik, itu dia Datuk Seri Johari Abdul Ghani, pengerusi BN Wilayah Persekutuan hari ini. Dan Datuk Seri, selepas ini Datuk Seri akan ke mana? Ada satu program belia saya nak pergi. Program belia di Kampung Baru. Oh, okey. So, berbaki beberapa minit saya lagi ni, saya rasa Datuk Seri boleh kongsikan mungkin apa harapan untuk belia di Titiwangsa itu, sebab tadi, kalau di awal tadi kita ada menyaksikan VT tu, Datuk Seri ada beberapa perancangan untuk mereka, nak membangunkan mereka, nak membantu belia mereka. Ni saya punya fikir, because kita nak dia mendekati bagaimana dia boleh belajar menjadi pemimpin. Jadi nak belajar pemimpin ni, dia sebenarnya dia kena terlibat dengan masyarakat. Sebab tu kalau dia ada NGO yang dia orang terlibat, maka dia kena belajar macam mana dia organise NGO. Bagaimana dia kena mengadakan mesyuarat agung tiap-tiap tahun. Kalau tidak, ROS akan cancel dia punya pendaftaran. Kemudian kalau ada orang sponsor dia duit untuk dia buat program, duit ni kena masuk dalam akaun. Tak boleh masuk dalam personal, masuk dalam akaun. Jadi dia kena tulis berapa banyak dia punya spending, berapa dia dapat donation, lepas tu baki simpan kat mana, and check signatory mungkin 2-3 orang kena sign satu check, ataupun 2 orang kena sign check. These are very basic, tapi secara tak langsung dia sebenarnya menunjukkan ciri-ciri kepimpinan dalam NGO tersebut. Ini sebenarnya perancangan jangka masa panjang sebenarnya. Jangka masa panjang. Ya. Dan isu-isu lain tu terlibat daripada perumahan, all that is ongoing lah kalau kita menyelesaikan. Baiklah, Datuk Seri Johari Abdul Ghani, terima kasih kami ucapkan kerana meluangkan masa bersama dengan kami. Walaupun dalam kesibukan berkempen, tadi saya rasa di Taman Maluri. Dan selepas ini ke Kampung Baru pula. Terima kasih sekali lagi kerana bersama Mandat Rakyat. Terima kasih. Itu dia Datuk Seri Johari Abdul Ghani, pengerusi BN Wilayah Persekutuan dan juga calon P119 Parlimen Titiwangsa. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kerana bersama dengan Mandat Rakyat hari ini. Dan terima kasih juga kepada anda yang telah menonton sejak setengah jam yang lalu dan sejak seminggu yang lepas, sebenarnya sejak hari Isnin lagi. Diharapkan apa yang kami kongsikan sepanjang minggu ini memberi manfaat kepada anda, dan ingat, esok adalah hari penentunya. Pastikan anda keluar mengundi, keluar menunaikan hak anda untuk memilih kerajaan seterusnya dan menentukan hala tuju masa depan negara dan juga masa depan anda sendiri. Dengan itu, sekian saja daripada kami di Mandat Rakyat. Saya Azaria Tagaya. Salam hormat. Assalamualaikum.